Sebelum ini, admin telah menceritakan kisah-kisah seram seperti di Jalan Bukit Tujuh, Jalan Keluang ke Mersing dan Jalan Gopeng ke Gua Tempurung. Namun, masih terdapat banyak jalan di Malaysia yang menyimpan pelbagai misteri aneh dan ada juga tempat di mana makhluk yang tidak diingini sering mengganggu manusia sehingga kemalangan. Kita mestilah tahu akan jalan-jalan yang keras ini agar sentiasa berhati-hati. Di sini admin senaraikan 5 jalan paling keras di Malaysia bahagian 3. You are watching Top 5 Malaysia. Tahniah Elisha, anda telah memenangi giveaway duit. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Jalan Muazzam Shah ke Rompin. Jika anda Google sahaja Jalan Muazzam Shah Rompin, akan keluar kisah seram yang pernah dilalui oleh mereka yang pernah berada di laluan tersebut. Jalan Muazzam Shah ke Rompin yang berjarak hampir 70 km ini dikelilingi kawasan kelapa sawit dan hutan yang menyebabkan suasana di situ terasa seram kepada pengguna jalan raya. Antara kisah yang pernah diceritakan oleh mereka yang mengalami gangguan di laluan Jalan Muazzam Shah Rompin ini adalah pengalaman berjumpa dengan pengantin wanita berbaju putih, pasangan pengantin dan juga manusia yang tidak berwajah. Pada tahun 2019, seorang pengguna Twitter bernama Kami Bakri berkongsi pengalaman seram dirinya dan keluarga yang menggunakan jalan raya antara Muazzam Shah dan Rompin Pahang. Menurut apa yang diceritakan, kejadian seram bermula apabila mereka sekeluarga berhenti di tepi jalan kerana bapanya mahu tidur sebentar disebabkan kepenatan memandu dan waktu ketika itu adalah malam. Kesemua yang di dalam kereta telah tidur kecuali 2 orang makciknya kerana mereka tidak selesa untuk tidur di dalam kereta. Dan kemudian kedua-dua makciknya ini ternampak satu pasangan pengantin di tengah jalan. Apa yang menyeramkan lagi adalah pengantin lelaki tersebut tidak berkepala. Nombor 4. Lebuh Raya Senai Desaru. Lebuh Raya Senai ke Desaru berjarak lebih kurang 77 km dan telah beroperasi sejak tahun 2009. Mengikut apa yang diceritakan oleh orang ramai, antara sebab laluan ini kurang mendapat sambutan dari pengguna jalan raya adalah kerana kerap berlakunya gangguan paranormal. Antara kisah yang pernah dikongsikan adalah seorang pemuda yang melalui Lebuh Raya Senai Desaru ini pada pukul 11 malam, iaitu pada 5 Mac tahun 2015 dan bulan pada malam itu dikatakan mengalami fenomena lunar apogee. Lunar apogee merupakan fenomena berlawanan dengan lunar perigee, iaitu bulan penuh ketika jaraknya paling jauh dengan bumi. Ketika sedang memandu, dia terlihat segitiga merah di lorong kecemasan. Lalu dia memberhentikan keretanya berhadapan dengan sebuah perodua kenari berwarna merah. Dan di atas kereta tersebut terdapat seorang lelaki berdiri sambil memegang telefon. Apabila dia cuba mendekati pemuda tersebut, pemuda itu menjerit dan menyuruhnya supaya tidak datang berdekatan. Pemuda tersebut menyuruhnya supaya melihat ke dalam kereta kenari itu untuk apa-apa binatang, orang atau lembaga, namun dia tidak melihat apa-apa di dalam kereta tersebut. Sambil sedang berdiri di atas kereta kenari merah itu, pemuda tersebut menerangkan bahawa ketika dia sedang memandu di kawasan Lebuh Raya Senai Desaru ini dan dia terlihat kelibat merayap dan melintas di hadapan kenderaannya dan ia kelihatan seperti seekor biawak namun kepalanya kelihatan sedikit ganjil, iaitu lonjong dan bukan lepeh. Memandangkan benda itu telah terlalu dekat, pemandu berkenaan terpaksa membuat brek kecemasan dan menyebabkan tayar kereta itu berciut kerana bergeser dengan bitumen. Sambungannya lagi, apabila dia keluar untuk meletakkan segitiga kecemasan, dia terdengar bunyi sesuatu bergerak-gerak di sebalik tembok konkrit di sisi jalan raya. Namun, dia tidak melihat apa-apa di sekelilingnya dan pemuda tersebut cuba untuk menghubungi talian kecemasan, namun disebabkan tiada line, dia pun memanjat keretanya untuk mencari signal. Tambahannya lagi, ketika dia sedang cuba untuk mendapatkan signal, dia terlihat seekor kelibat merangkak menghampiri kenderaannya. Ketika pemuda tersebut sedang menerangkan situasi, penulis ternampak sepasang mata berkilau di bawah kereta pemuda tersebut. Kelibat itu perlahan-lahan bergerak keluar dari bawah kereta kenari itu dan alangkah terkejutnya penulis apabila melihat makhluk yang berwajah seperti manusia tetapi lebih lepeh umpama digilis sesuatu. Hidungnya hanyalah rongga berbentuk segitiga yang dipisahkan di tengahnya dan terjelir-jelir lidahnya.
Penulis panik lalu bergegas untuk ke kereta. Dia terus menekan pedal dan memandu pergi dari kawasan tersebut. Terasa bersalah kerana meninggalkan pemuda tadi bersendirian di belakang. Penulis pun mula mengundur semula secepat mungkin untuk menyelamatkan lelaki tadi. Ketika sedang mengundur, dia terlihat makhluk tadi sedang cuba memanjat kereta kenari itu, lalu dia memecut ke belakang sehingga terlanggar makhluk tersebut. Dan kemudian makhluk itu tercampak lalu tersungkur. Penulis kemudian memanggil-manggil pemuda tadi supaya dia masuk ke dalam keretanya secepat mungkin, namun tiada respon. Dan apabila penulis menjeling semula ke cermin belakangnya, alangkah terkejutnya dia apabila sedar bahawa apa yang dilanggarnya tadi adalah pemuda tersebut dan bukannya makhluk itu. Itulah kisah legend yang sangat unik terdapat di Lebuh Raya Senai Desaru. Nombor 3. Jalan Mahmudiah. Menurut apa yang diceritakan oleh penduduk tempatan, Jalan Mahmudiah yang terletak di Johor Bahru merupakan kawasan jalan perkuburan pada suatu ketika dahulu. Sehingga kini jalan tersebut masih kelihatan seram jika anda memandu pada waktu malam. Sebuah kisah yang pernah tular pada suatu ketika dahulu adalah kisah kemunculan entiti misteri atau dikenali sebagai hantu lilin berdekatan dengan kawasan dataran bandaraya Johor Bahru. Kisah ini merupakan kisah yang disampaikan oleh seorang pemandu teksi yang selalu bekerja sampai malam untuk mengambil penumpang dari hospital dan kawasan yang berdekatan. Kisah bermula sekitar pukul 11 malam ketika pemandu teksi ini terlihat seorang perempuan berjalan seorang diri dan pemandu teksi beranggapan yang perempuan ini mungkin memerlukan khidmat teksi kerana waktu ketika itu sudah lewat. Lalu dia pun memberhentikan teksinya berdekatan dengan perempuan tersebut dan perempuan itu mengatakan bahawa dia tidak memerlukan khidmat teksi pun sebenarnya kerana dia hanya ingin ke hospital yang berdekatan dengan kawasan itu. Namun kerana risau akan keselamatan perempuan tersebut, pemandu teksi itu tumpangkan juga walaupun jaraknya tidak terlalu jauh. Masuk sahaja ke dalam teksi, perempuan itu meminta pemandu mematikan airconnya kerana dia lebih suka menikmati suasana angin malam di luar. Dia berkata angin malam lebih segar, lebih sejuk dan lebih nyaman. Beberapa ketika kemudian, perempuan tersebut berkata yang sebenarnya dia lebih suka menaiki motor. Jelasnya lagi, sepatutnya dia diambil oleh boyfriendnya untuk ke hospital, namun kali ini boyfriendnya tidak muncul-muncul. Kali ini mereka sedang melalui kawasan perkuburan dan pemandu teksi itu meremang. Wanita itu pun berkata, terdapat satu perkara yang dia tidak akan lupakan sehingga sekarang, iaitu apabila motor mereka disondol dari belakang kerana ada kereta yang berlomba secara haram di kawasan itu. Pemandu teksi itu pun berasa pelik, kemudian perempuan tersebut menunjukkan ke divider jalan dan memberitahu bahawa di situlah mereka tercampak selepas diseret hampir 50 meter dan mereka mati bersama. Kemudian pemandu teksi itu terdiam lama dan setiap ayat suci yang dibacakan olehnya diejek semula oleh perempuan tersebut dan perempuan itu terus ketawa mengilai sebelum hilang terus dari dalam kereta dan pemandu teksi itu demam untuk beberapa hari. Nombor 2. Jalan Jabur Lama. Seperti yang kita tahu, ada di antara kita manusia dianugerahkan oleh Tuhan untuk melihat perkara gaib atau erti kata lain, seorang yang dibuka hijab. Terdapat seorang pemandu yang mempunyai anugerah ini dan pernah berkongsi pengalaman seramnya ketika melalui Jalan Jabur Lama yang terletak di Kuantan. Kisah ini berlaku pada waktu malam ketika pemuda ini sedang memandu bersama isterinya, kakak ipar dan 2 orang anak saudaranya yang tidur lena di dalam kereta dan ketika itu sedang hujan. Ketika memandu, pemuda itu mengatakan bahawa sunyi macam ni takkan kau tak nak muncul? Aku tak pernah tengok kau, cuba kau munculkan diri. Menurutnya dari kecil dia sering diganggu dengan bau-bauan, kilasan atau bunyi, namun dia tidak pernah seumur hidup melihat hantu. Selang beberapa minit selepas itu, cermin kereta hadapannya berdentum. Seekor burung tiba-tiba terbang dan melanggar cermin depan keretanya dan dia terdiam namun meneruskan perjalanan. Selang beberapa minit selepas itu, tiba-tiba ada seekor burung hantu terbang betul-betul di sebelah kiri keretanya. Dia pun berkata di dalam hati, mungkin kali ini kau akan munculkan diri.
Dia pun meneruskan perjalanannya setelah kejadian 2 ekor burung tadi, dan sambil sedang menyanyi mengikuti lagu di radio, tiba-tiba dia terlihat sebuah lembaga sedang bertenggek di atas sebuah paip besar di situ. Dia pun menaikkan lampu tingginya untuk melihat dengan lebih jelas, dan terlihat lembaga itu berbulu, badannya besar, mungkin 2 kali badan manusia biasa, matanya kuyu dan rupanya amat-amat hodoh dan tidak dapat disamakan dengan rupa manusia langsung. Nombor 1. Jalan Kuala Selangor. Jalan Kuala Selangor merupakan di antara jalan yang sering digunakan oleh mereka yang menetap di Selangor, dan memang terdapat banyak tempat-tempat menarik di kawasan Kuala Selangor yang menyebabkan ramai juga pengunjung yang sering berkunjung ke sini. Terdapat sebuah cerita seram berkaitan Jalan Kuala Selangor ini pernah dikongsikan oleh Pika Storyteller di YouTube, dan kisah ini merupakan pengalaman sebenar sepasang suami isteri dan adik kepada isteri tersebut yang tersesat di perkampungan Bunian di Jalan Kuala Selangor. Nama samaran yang digunakan untuk kisah ini ialah Wan, iaitu suami, Wawa si isteri dan juga adik yang merupakan adik kepada si isteri tersebut. Kisah ini terjadi apabila Wan, Wawa dan adik mengikuti keluarga mereka untuk ke rumah makcik saudara di Kuala Selangor, dan disebabkan terasa bosan, mereka ingin pergi ke pusat karaoke yang terletak di Pekan Kuala Selangor. Setiba sahaja di lokasi, mengikut Google Maps, mereka berasa pelik kerana lokasi tersebut menunjukkan kawasan hutan yang sangat gelap, dan mereka berasa pelik dan beranggapan bahawa mungkin tiada line. Dalam mereka sedang meneruskan perjalanan untuk mendapatkan signal, mereka tiba-tiba terlihat sebuah jambatan yang mempunyai papan tanda selamat datang dalam tulisan Jawi. Di seberang jambatan tersebut, mereka terlihat suasana yang sangat meriah dengan ramai orang yang mengenakan pakaian tradisional zaman dahulu. Mereka pun melintasi jambatan tersebut untuk melihat dengan lebih jelas, dan dilihat suasana yang seakan-akan terdapat kenduri kahwin di situ. Makin lama, jalan yang dilalui mereka itu semakin sempit, dan ketika sedang memandu, Wan terlihat seorang perempuan berambut panjang sedang duduk di sebelah adik di belakang. Perempuan tersebut dikatakan tidak mempunyai muka. Wan merasakan bahawa mungkin dia seorang sahaja yang melihat wanita tersebut kerana adik yang di belakang itu kelihatan tenang dan seakan-akan tidak nampak pun wanita di sebelahnya. Wan juga menambah bahawa panjang mereka sedang cuba untuk keluar dari kawasan tersebut, dia dapat melihat sesuatu yang berkain putih dan berambut panjang tetap mengikuti kereta mereka. Sewaktu perjalanan, mereka tiba-tiba terlihat seorang pakcik di bahu jalan yang menyuruh mereka untuk memberhentikan kereta. Rupa-rupanya pakcik yang dilihat tersebut merupakan pakcik kepada Wawa dan adik. Mereka menerangkan kepada pakcik tersebut yang mereka sesat ketika ingin menuju ke pusat karaoke di Pekan, dan kerana serit dan ketakutan, mereka pun pulang ke rumah makcik saudara tadi dengan pertolongan pakcik itu. Itulah antara kisah seram di Kuala Selangor. Untuk mendengar kisah penuh, boleh ke channel Pika Storyteller. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen antara ke-5 jalan yang admin senaraikan tadi, jalan manakah paling seram, dan komen juga pengalaman seram anda ketika di jalan raya.